1 sampai 10 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi nujumal huda waddin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-ulama wa saddi lisani wahdi qalbi bihaqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi majlis dan merangkap imam solat maghrib kita. Semoga Allah memberkati dan meridai beliau. Yang saya berterima kasih juga kepada pimpinan pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, yang saya kasihi dan yang saya hormati, guru-guru, ustaz-ustazah, para asatizah, para muallim, para kiai, para habaib, para masyayikh, datuk-datuk, datin-datin, profesor-profesor, doktor-doktor, abang-abang, akak-akak, haji-haji, hajah-hajah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan diridai Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja kita semua beriktikaf di dalam masjid ini sunnah kerana Allah Subhanahu wa taala. Radina billahi rabba. Kita semua redha Allah sebagai Tuhan kita. Wa bil islami dina, dan Islam sebagai jalan hidup kita.
Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul besar junjungan kita. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah al-hadda ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ad-du'a ila al-huda wal dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Semoga ilmu yang kita belajar ini kita dapat untuk kita ajar, kita mendapat manfaat untuk kita memberi manfaat, kita mendapat faedah untuk kita memberi faedah. Kerana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menuntut ilmu kerana nak menjatuhkan ulama, siapa yang menuntut ilmu kerana nak mencari kesalahan, sesiapa yang menuntut ilmu kerana nak memperbodohkan orang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa finnar, orang ini tempatnya adalah dalam api neraka. Waliyadzubillah. Yang seterusnya, satu zikir yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fi kulli yawmin, siapa yang baca satu zikir ini setiap hari, summa mata ala firashihi ajrahu Allah, a'tahu Allah ajru syahid, maka siapa yang baca zikir ini 25 kali sehari, tak banyak, 25 kali sahaja, kemudian dia mati, maka Allah akan memberi ganjaran untuk dia seperti orang yang mati syahid. Zikir dia. Dan hadis ini riwayat At-Tabrani. Bunyi zikir dia, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'da mauti. Ya Allah, berkatilah kematian aku dan kehidupan selepas kematian aku. Pendek je tuan-tuan, pendek sahaja, 25 kali. Kita nak datang masjid tadi pun, kalau kita baca dari rumah, sempat habis 25 kali. Kita habis solat sunat, sementara nak tunggu iqamah, masih sempat untuk kita habiskan 25 kali. Pendek. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'da mauti, teramat pendek. Tapi ganjaran dia, Rasulullah kata, bila mana dia meninggal dunia, Allah akan berikan pahala kepadanya seperti orang yang mati syahid. Subhanallah. Mati syahid tuan-tuan, mati syahid yang Allah kata dalam Quran, orang yang mati syahid ini sedang bergembira di alam barzakh, kerana dia menunggu tiupan sangkakala malaikat Israfil supaya dia terus menikmati istana-istana syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati syahid tu seronok. Baru-baru ni ada kemenangan Elmina semua tu, semua orang tahu kan. Kapal terbang tu ada hadis mengatakan mati syahid orang yang terbakar, ada orang yang terbakar. Mati syahid orang yang kemalangan, ada yang berada dalam kemalangan dan sebagainya. InsyaAllah semoga Allah merahmati mereka, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan semua, apa khabar hari ini? Sihat? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan sambung pengajian kitab kita Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Bukan yang kita Al-Nawawiyah tu, bukan yang Nawawi Damaskus, bukan. Lain. Syekh Nawawi Al-Bantani ni daripada Bantani lah, Indonesia. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ni seorang yang Sayyidina Umar, waktu Sayyidina Umar jadi gubernur, setiap kali meeting munakasyah, zaman Sayyidina Umar ni, setiap kali dia nak buat satu
satu keputusan, Sayyidina Umar akan kumpulkan semua menteri-menteri dia untuk berbincang. Dia bukannya buat dengan akal fikiran dia. Dia bukan buat atas nama dia kata aku gubernur. Tak. Setiap kali dia nak buat satu keputusan, dia mesti ada saksi, iaitu pembantu-pembantu dia, pembantu-pembantu gubernur. Dia akan berbincang, dia akan menerima pendapat orang lain. Dia tak kata kalau A dah kena buat. Tak. Sayyidina Umar kalau kata A, mungkin ada pendapat lagi cantik, maka dia terima pendapat itu. Mungkin C, mungkin D, itu yang akan dia terima. Sayyidina Umar. Dan setiap kali perbincangan Sayyidina Umar Al-Khattab pada ketika dia menjadi gubernur, dia mewajibkan di dalam munakasyahnya kena ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kena ada karamallahu wajhah. Sebab apa? Sayyidina Umar sendiri mengatakan laulal Ali halakal Umar. Kalau Sayyidina Ali tak ada dalam meeting ni, celakalah Umar. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar kata aku, walaupun orang cakap aku ni lagi cepat dari wahyu, aku ni, kalau Nabi kata kalau ada Nabi selepas aku, Umar lah orangnya. Tapi Sayyidina Umar kata Sayyidina Ali lebih rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku bagi jawapan A, Sayyidina Ali geleng kepala, aku takkan terima jawapan aku. Tu Sayyidina Umar cakap dengan Sayyidina Ali. Jadi betapa hebatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan daripada sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man kana fi talabil ilmi kanat al-jannah. Maaf, saya lupa nak meminta perkataan penulis. InsyaAllah qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bi'adanin amin ma'anish. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan daripada sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man kana fi talabil ilmi kanatil jannah. Kata Sayyidina Ali, kata Rasulullah, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali, barang siapa yang menuntut ilmu, man kana fi talabil ilmi kanatil jannah. Siapa yang menuntut ilmu, maka baginya syurga. Simple je. Wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin nari fatalabi. Sesiapa yang mencari kemaksiatan, maka baginya neraka. Dekat sini kita nak mudah faham. Yang pertama, Sayyidina Ali pun mengatakan sesiapa yang mencari ilmu, maka baginya syurga. Ada Imam At-Tirmizi mengarang kitab Al-Ilmi, dipenuhi dengan pelbagai hadis, adanya sahih, adanya hasan, ada yang dhaif, tapi tak ada mawdu'. Ada amalan-amalan yang boleh kita amalkan, dan di antaranya hadisnya selalu kita dengar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang bersusah payah menuntut ilmu, tuan-tuan dan puan-puan semua ni di antara golongan itulah. Orang boleh duduk rumah, tengok TV, tengok Buletin Utama pukul 8. Orang boleh duduk rumah, solat Jumaat dengan keluarga aja. Orang boleh duduk rumah, tengok kat Facebook, YouTube kalau tengoklah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan menggunakan tenaga yang ada, bersusah payah untuk datang ke Masjid Baitul Mahabbah untuk hadir ke dalam majlis ilmu. Rasulullah kata, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Orang yang penat-penat datang majlis ilmu, Allah akan mempermudahkan jalannya menuju ke syurga.
Rasulullah kata, yang datang menuntut ilmu tuan-tuan, bukannya faham ilmu, bukannya hafal ilmu. Siapa yang datang tuntut ilmu je, ganjarannya Allah akan mudahkan langkahnya untuk menuju ke syurga Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Nampak simple je. Oh, tak ada apalah tu je. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga Rasulullah SAW kata, man kharaja fi talabil ilmi, sesiapa yang keluar menuntut ilmu. Keluar. Kenapa keluar ni? Isteri tanya, abang pergi mana ni? Nak pergi masjid dengan kuliah maghrib. Kena betul-betul dah. Jangan kita pergi masjid tu, isteri tak bagi pergi dah. Syok lain pula kata, masjid buat apa? Memang masjid tak pernah pergi masjid. Tak ada lah saja, rindu masjid. Jangan. Kata Rasulullah SAW, siapa yang keluar menuntut ilmu daripada rumah tu, belum sampai tempat ilmu, baru keluar, baru mandi. Kenapa mandi? Aku nak pergi masjid tuntut ilmu. Kenapa start motor? Aku nak pergi kuliah maghrib. Kenapa makan sebelum bergerak? Aku nak bertenaga ketika kuliah maghrib. Kena tenaga tuan-tuan. Kena tenaga. Nak menuntut ilmu ni, nak belajar kena ada tenaga. Kalau tak ada tenaga, jasad di hadapan, roh di langit, roh dia hilang lah. Kalau tak ada tenaga, kena ada tenaga. Biar kita makan dulu sebelum bergerak ke masjid, makan dekat rumah dan sebagainya. Rasulullah kata, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah, siapa yang keluar menuntut ilmu, yang start kenderaan nak pergi menuntut ilmu, yang bersiap-siap berwangi-wangian pada ta'attar untuk menuntut ilmu, pakai minyak atar dan sebagainya. Kata Rasulullah SAW, bermula niat nak tuntut ilmu, Allah dah suruh malaikat menulis pahala untuk dia seperti keluar di medan jihad. Subhanallah. Tuan-tuan di hadapan saya sekarang, tuan-tuan dan perempuan semua, sekarang ini pahala tuan-tuan dan perempuan sedang ditulis oleh malaikat seperti para sahabat yang berjihad di jalan Allah, seperti para sahabat yang sedang menaiki kuda nak berperang, seperti para sahabat yang telah melatih dirinya memanah, menunggang kuda dan bermain pedang. Tapi umat Nabi Muhammad hanya datang menuntut ilmu, dapat pahala macam mereka. Tapi kalau nak ada sebiji dia taklah, dia orang ni banyaklah pahala, lagi hebatlah. Tapi nak katakan Rasulullah besarnya pahala hampir menyamai para sahabat yang keluar berperang. Subhanallah. Tapi kita kena betulkan niat, tuan-tuan. Betulkan niat. Kita keluar tu, hadis yang pertama Imam Nawawi kata apa? Bukan Imam Nawawi cakap, Imam Nawawi kumpulkan daripada Umar. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Setiap amalan bermula dengan niat. Perbuatan tanpa niat itu adalah kunci kepada kefasikan. Fasik ni buat dosa kecil banyak. Kita beramal, kita datang tuntut ilmu, kita solat, kita puasa, baca Quran, tapi tak ada niat. Kenapa? Puasa, orang tak makan, kita pun tak makan lah. Kenapa solat? Orang rukuk, kita rukuk lah. Kenapa baca Quran? Sekali tak baca Quran, orang marah pula cakap kita malas. Kenapa sedekah? Dan tabung lalu masuk je lah duit. Kita tak ada niat. Bila tak ada niat, kata ulama sufi, itu adalah kunci kepada kefasikan.
Kunci kepada kita akan buat dosa yang lebih besar. Sebab kalau tak ada orang, kita tak akan buat. Kalau tak berlaku perkara yang kita lihat, maka kita tak akan buat. Kerana itu setiap amalan mesti dimulakan dengan niat. Sebagai ulama sufi mengatakan, an-niyah qabla al-amal. Niat sebelum beramal. Niat, tuan-tuan, aku nak pergi masjid, tak pergi pun. Belum pergi, bukan tak pergi, belum pergi. Niat nak pergi masjid, niat nak tuntut ilmu, niat nak bersedekah, bubuh dia RM1 dalam poket. Sikit sangat Ustaz RM1, okeylah. Bubuh RM100 dalam poket. Aku nak sedekah ni. Tiba-tiba nak dikatakan terlupa ataupun tak nampak tabung. Tiba-tiba hijab tabung dia, tak nampak tabung. Dia tak sedekah RM100. Dia balik rumah, ada lagi 100. Allah, lupa tadi nak sedekah. Lupakan alhamdulillah. Tetapi Allah tetap tulis pahala untuk dia seperti bersedekah. Kerana niat sebelum beramal, miftahut ta'ah, adalah kunci kepada ketaatan. Kunci kepada hebatnya kita adalah dengan banyaknya niat. Nak tuntut ilmu, datang tuntut ilmu saja, rugi ya. Tapi kita tahu tuntut ilmu ni pahala dia seperti berjihad. Kita start mandi tu, kenapa mandi sungguh-sungguh ni abang? Abang nak pergi majlis ilmu, abang nak pahala jihad. Jelek. Tapi tak apa. Ini jangan katakan. Kenapa bersiap, kenapa makan, kenapa pakai cantik-cantik, kenapa pakai minyak wangi? Abang nak pergi masjid, abang nak berjihad. Pakai wangi-wangi, pakai samping kita pergi masjid. Silap besar. Yang tak pergi. Allahu Akbar. Tak, cuma nak katakan niat sebelum sampai majlis ilmu. Rasulullah kata pahala jihad. Sebagai ulama sendiri mengatakan bahawasanya andai kata dia meninggal ketika menuntut ilmu atau perjalanan nak menuntut ilmu, dia tengah bawa motor, waliyadzubillah, accident dan meninggal. Tanya sedap, nak pergi mana tu yang meninggal tu? Nak pergi majlis ilmu. Tapi dia kena niat betul-betul nak pergi majlis ilmu. Maka kata ulama, Allah akan layan dia ketika di akhirat seperti mayat-mayat para syuhada. Subhanallah. Tuan-tuan, kita niat nak tuntut ilmu kerana nak berjihad, kerana nak pahala jihad. InsyaAllah Allah bagi pahala. Biasakan diri menuntut ilmu, banyakkan diri menuntut ilmu. Faham, Allah bagi kefahaman. Hafal, Allah bagi kita ingat. Kita cuba nafal. Yang penting kita usaha untuk pergi majlis ilmu. Nak tak nak, usaha pergi majlis ilmu. Itu dia jawapan dia. Faham tak? Tak faham, tak apa, pergi majlis ilmu. Hafal tak? Tak hafal, apa boleh cakap? Tak apa, pergi majlis ilmu. Sebab majlis ilmu ini, kata Rasulullah dalam hadis lain, kita semua ni wajib mati. Siapa yang boleh confirm takkan mati? Mana ada? Kita semua wajib mati, wajib meninggal dunia, wajib ke alam barzakh, wajib ke alam akhirat. Kita semua ni. Dan kata Rasulullah SAW, seseorang manusia itu dia akan mengakhiri hidup dia di dunia sebelum pergi ke alam barzakh adalah melalui kebiasaan hidup dia. Kalau dia biasa dengan melakukan maksiat, maka mati dia akan mati dalam maksiat.
Kalau dia biasakan diri dia dengan baca Al-Quran, insya-Allah dia mati ketika baca Al-Quran. Dia biasakan diri dia dengan solat jemaah, insya-Allah mati dia dalam solat jemaah. Ramai kita tengok ada ustaz baru-baru ni, bulan lepas, yang mati ketika bagi tazkirah. Kerana memang kerja dia menyebarkan ilmu. Kalau sehari dia tak sebarkan ilmu, lusanya dia masuk hospital demam. Sebab kebiasaan dia sebarkan ilmu. Bila tak sebarkan ilmu, dia rasa kekurangan hidup dia. Maka Allah tarik nyawa dia ketika bagi tazkirah. Ada ramai ketika solat tiba-tiba sujud tak bangun sujud, Allah tarik nyawa dia ketika dalam solat. Ramai. Ada yang baca Quran, Allah tarik nyawa dia. Ada yang kerja dia traveler. Kawan saya travel, seorang mutawif juga, sama dengan saya seorang mutawif. Memang dia setiap tahun dia mutawif full time. Maksudnya mungkin setahun tu 5-6 kali pergi ke Mekah, Madinah. Kebiasaan dia tak ada tempat dia. Pergi jalan situ, pergi jumpa jemaah untuk serahkan beg, bagi kursus dan sebagainya. Allah tarik nyawa dia ketika di atas jalan nak pergi kerja. Sebab dia biasa hidup dalam kereta. Kalau peratusan dalam kereta dengan rumah, kereta tu mungkin 3/4 hari dalam kereta, macam tu. Sampai tahap macam tu. Sebab memang hidup berjalan. Allah tarik nyawa dia atas perjalanan, atas jalan. Jadi Allah tarik nyawa kita berdasarkan hidup kita. Mungkin ada yang nak persoalkan, Ustaz, dah tu macam mana kisah bunuh 99 orang tu? Hidup dia punya suka bunuh, tiba-tiba mati masuk syurga. Kita nak tanya balik lah, adakah dia bunuh itu, kisah tu taklah diceritakan secara terperinci dalam hadis sahih. Tapi kita fikir balik, Rasulullah kata mati seperti mana kita hidup. Mungkin hidup dia bunuh tu bukan kerana nak bunuh. Mungkin dia bunuh dia rasa nak taubat. Dia bunuh dia rasa nak taubat. Mungkin kehidupan dia dengan perasaan ingin bertaubat. Maka Allah matikan dia ketika dia bertaubat. Subhan. Kita tak tahu. Kita dah tengok kisah dia, oh dia bunuh 99 orang pun boleh masuk Islam, boleh masuk syurga. Tapi Rasulullah kata mati seperti mana kita hidup. Mungkin sepanjang dia bunuh tu dia nak bertaubat, nak bertaubat, tapi tak jumpa orang. Dan orang yang ke-100 dia bunuh, kemudian baru dia jumpa orang. Dia sempat bertaubat dan dia meninggal. Jadi kehidupan dia sebenarnya ingin bertaubat. Jadi Allah tarik nyawa dia setelah dia bertaubat. Dia ingin bertaubat. Dia nak bergerak ke negara lain, negeri lain. Subhanallah. Jadi pesanan saya, biasakan diri tuan-tuan dan puan-puan menuntut ilmu, supaya kita mati ketika menuntut ilmu. Yang pertama tadi mati syahid, tuan-tuan. Mati seperti para syuhada. Siapa tak nak? Di padang mahsyar kelak akan ada yaumul hisab, hari penghisaban. Semua manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali para syuhada. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, al-anbiya, para nabi macam mana ya Rasulullah? Ada 124,000 nabi ni, macam mana? Kena hisab ke? Nabi confirm syurga, Rasul confirm syurga, Ulul Azmi confirm syurga, Ulul Azmi. Tapi adakah dia pun dihisab? Tanya sahabat. Rasulullah kata, bala, na'am. Ya, mereka pun akan dihisab. Nabi pun dihisab. Dan bahkan kata ulama, lebih mulia para syuhada ketika itu kerana mereka tidak dihisab. Para syuhada bila tiba sangkakala yang kedua, mereka terus menikmati keindahan-keindahan di dalam syurga. Subhanallah. Kita biasakan diri kita dengan
menuntut majlis ilmu. Ajak anak kita menuntut majlis ilmu supaya mereka kenal majlis ilmu. Ajak cucu kita, ajak rakan-rakan kita menuntut ilmu supaya mereka kenal majlis ilmu. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW juga. Tadi saya dah baca dah kedua, okay? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sesiapa yang bersusah payah menuntut ilmu, Allah akan mempermudah jalannya masuk ke dalam syurga. Berbagai cara Allah boleh mudahkan untuk masuk syurga. Dan yang ketiga, hadis yang ketiga, kata Rasulullah SAW, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila mana kamu melintasi satu daripada taman-taman syurga, kata Rasulullah, farta'u. Farta'u ni maksudnya berhenti, dengar, singgah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma huwa riyadul jannah? Apa itu taman-taman syurga? Tanya sahabat. Qala Rasulullah SAW, hina kul dzikr, halaqah yang sedang kita berkumpul dalam mengingatkan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Ini adalah taman-taman syurga. Subhanallah. Ahli sufi kata, ketika mana berada dalam taman-taman syurga, ketika mana berada dalam majlis-majlis ilmu ini, tuan-tuan dan puan-puan semua, berdoalah kepada Allah, kerana ada satu malaikat yang ditugaskan untuk pergi ke majlis ilmu untuk mengaminkan doa orang yang berada dalam majlis ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, ketika kita belajar, ketika kita mendengar kuliah, ketika kita berada dalam majlis ilmu ini, berdoalah kepada Allah. Ada masalah kewangan, doa agar Allah murahkan rezeki. Ada masalah pembelajaran, agar Allah memberikan kefahaman. Ada masalah keluarga, agar Allah mempermudahkan urusan. Doa kepada Allah saat berada dalam majlis ilmu. Saat inilah di antara waktu-waktu doa mustajab. Di antara waktu-waktu yang malaikat akan mengaminkan doa-doa kita. Dan dikatakan oleh ulama mutaakhirin, majlis ilmu adalah wasilah yang terpantas untuk bertemu, doa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, waktu-waktu ini doalah. Doakan juga saya. Nama saya Haziq. Doalah, letaklah nama saya dalam doa tuan-tuan dan puan-puan semua, supaya kita semua diberkati Allah, urusan kita dipermudahkan oleh Allah, rezeki kita diredai Allah, ilmunya bermanfaat dapat kita kecapi dan dapat kita sebarkan. Doa-doalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang kedua. Dan hadis yang tadi saya cakap tak habis sebenarnya. Kata Rasulullah SAW tadi, kita berada di jalan Allah sampai bila? Kata Rasulullah, hatta yarji'. Ni kita ni, Allah tulis pahala sedang berjihad di jalan Allah seperti dalam medan peperangan. Sampai bila? Sampai kita balik rumah nanti. Sampai kita balik rumah, pahala Allah tulis. Orang ni tak dapat. Orang duduk rumah tengok-tengok TV, buletin utama, tengah makan-makan biasa-biasa, pergi dekat shopping mall tengah cari barang, tak dapat tuan-tuan. Hanya tuan-tuan dan puan-puan lah manusia yang terpilih pada waktu ini, di kawasan ini, untuk Allah tuliskan pahala seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita insya-Allah Allah pilih untuk mudah masuk syurga. Kita insya-Allah Allah pilih untuk ampunkan dosa. Kita insya-Allah Allah pilih untuk memakbulkan doa. Kerana apa? Kerana Allah menggerakkan hati kita semua, melembutkan urusan kita semua, meringankan kaki kita semua untuk bergerak datang ke masjid
datang ke kuliah maghrib pada hari ini. Subhanallah. Jadi insyaAllah satu hadis Rasulullah SAW yang terakhir, kata Rasulullah SAW, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil'ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil'ilmi. Kalau anak-anak kita tak nak belajar, kalau diri kita pun tak nak belajar, kalau orang kita kenal kawan tak nak belajar, ingat Nabi sebut. Nabi kata apa? Kalau kamu nak jadi kaya dekat dunia, mesti ada ilmu. Betul? Kan? Tak ada ilmu tu dah nak kaya. Kalau kamu nak kaya dekat akhirat, mesti dengan ilmu. Dan kata Rasulullah, kalau kamu nak kaya dunia dan akhirat, mestilah dengan ilmu. Dan kena ingatkan diri kita, Rasulullah kata, talabal ilmi faridatun ala kulli muslim, utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Jadi kita azan dulu. InsyaAllah kita sama dalam 3-4 minit macam tu insyaAllah. Hadis tadi yang saya bacakan
Rasulullah SAW mengatakan menuntut ilmu ini adalah satu kefarduan, satu kewajipan untuk diri kita. Bukanlah kata tuntut ilmu ni bila rajin, tuntut ilmu ni bila rasa tak bijak baru tuntut ilmu. Tak. Tuntut ilmu ni satu kewajipan. Dan Rasulullah kata tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Kita lahir sampai kita mati, setiap hari, setiap masa kita kena tuntut ilmu. Dan kita tidak pernah pandai, dan kita tidak pernah bodoh. Kita sebenarnya kurang cukup ilmu. Jadi jangan pernah merasakan diri kita cukup hebat. Jangan pernah merasakan diri kita cukup ilmu. Sebab kita manusia yang tidak akan pernah cukup ilmu. Kalau kita rasa kita cukup ilmu, Rasulullah dalam hadis lain mengatakan, andai kata makhluk itu dikira ketakwaannya berdasarkan ilmu. Ini kita faham betul-betul ya? Andai kata Allah kira ini manusia yang paling takwa berdasarkan ilmu pengetahuan kita, nescaya makhluk Allah yang paling bertakwa, Rasulullah sendiri sebut yang paling bertakwa adalah iblis. Kerana iblis dan syaitan ini adalah makhluk yang paling bijak. Mereka tahu tentang Quran, mereka tahu asbabun nuzul, asbabul wurud berbagai hadis, mereka tahu segala sirah, mereka tahu kemenjadian manusia, mereka tahu tentang penciptaan Nabi Adam, tentang bagaimana bentuk syurga, mereka tahu. Mereka ingat, semua dalam ingatan mereka. Tetapi kerana mereka iblis, iblis ini singkatan bagi aba wastakbara. Aba wastakbara, mereka berlagak, aku yang paling pandai, aku lebih baik, aku rasa aku cukup ilmu. Waliyadzubillah, itu adalah sifat iblis. Dan iblis ini tempat dia pada yang ketiga, neraka jahanam. Dan terakhir ada 7 anugerah. Ini saya tak syarah, saya baca saja. Ada 7 anugerah yang Allah limpahkan kepada penuntut ilmu. Penuntut ilmu ni bukanlah seorang yang memahami ilmu, bukan seorang penghafaz ilmu, bukan seorang pensyarah ilmu, tetapi seorang yang datang majlis ilmu. Tu je, tuan-tuan dan puan. Kalau tak faham, tak apa, yang penting datang. Datang. Bukanlah datang tak nak faham, nak faham, tapi yang tak faham adalah macam mana. 7 perkara yang Allah anugerahkan dan ditulis di dalam kitab I'an Talibin juzuknya pertama. 7 perkara. Yang pertama, penuntut ilmu memperolehi keutamaan seperti hadis yang saya baca tadi. Yang kedua, penuntut ilmu terhindar dari sebarang dosa selagi mereka berada dalam majlis ilmu. Yang ketiga, penuntut ilmu mendapat cucuran rahmat dalam perjalanan pergi dan pulang. Perjalanan tadi bisa saya cakap macam syahid tadi. Yang keempat, penuntut ilmu mendapat berkat ketika duduk di hadapan orang alim dalam majlis ilmu. Saya tak alim, mungkin ada kita duduk depan orang yang lebih alim, duduk depan mereka kita dapat pahala. Saya cakap saya bukan orang alim. Yang kelima, penuntut ilmu dituliskan berbagai kebaikan selagi mana dia mendengar ilmu yang disampaikan. Mana kata sepanjang sejam kita berada dalam majlis ilmu, sejam tersebutlah pahala ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa henti. Yang keenam, malaikat meletakkan sayapnya untuk melindungi penuntut ilmu daripada azab api neraka dan kemurkaan
Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dalam majlis ilmu. Malaikat menaungi kita dengan sayap daripada segala kemurkaan Allah. Dan yang ketujuh, yang terakhir, setiap langkah kaki tuan-tuan dan puan-puan, setiap langkah kaki penuntut ilmu menjadi kafarah, penebus dosa, dan akan menambahkan kebaikan serta menaikkan darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita banyak, kita jalan kaki datang majlis ilmu. Sekarang ni naik motor pun boleh juga. Naik motor, setiap pusingan roda tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kita, akan menaikkan darjat kita, dan akan menulis, Allah akan suruh malaikat menulis pahala untuk kita, insya-Allah. Jadi cukup setakat itu sahaja. Saya minta maaf salah silap, saya minta maaf terkasar bahasa. Kesimpulan dia wa fil khalasah dan perakhirannya, saya nak ingatkan diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan semua, hidupkan diri kita dengan pengajian, hidupkan diri kita dengan menuntut majlis ilmu, hidupkan diri kita dengan mencari ilmu. Kalau rasa sehari tu tak dapat satu ilmu, satu hari tu tak dapat duduk dalam majlis ilmu walaupun seminit, biar diri rasa gelisah, biar diri rasa kurang sehari tersebut, kerana tidak ada tempoh rehat untuk seorang penuntut ilmu. Jadi cukup setakat itu saja. Saya minta maaf tersilap, saya minta maaf terkasar bahasa. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang buruk daripada diri saya sendiri, doakan saya dan kita doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah majlis ilmu yang kami hadiri pada hari ini ya Allah sebagai wasilah untuk memudahkan kami menikmati keindahan istana-istana surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam surgamu tanpa hisab dan tanpa azab. Jadikanlah majlis ilmu ini sebagai tempat kami memohon keampunan kepadamu ya Allah. Jadikanlah majlis ilmu ini sebagai asbab kamu meringankan segala kemurkaan dan bebanan yang kami lalui ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rahim, Kau rezekikanlah kami untuk menziarahi tempat kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam di Makkah Al-Mukarramah, dan Kau rezekikanlah kami untuk menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah pada tahun ini, fi hadhihi sanah wa fi khairi sanah, fil lutfi wa fil afiyah, dengan kebaikan dan dengan kelembutan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi